Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said telah melancarkan buku elektronik e-book Sulu Fraud vs Malaysia Truth semalam untuk memperingati pencapaian dan kejayaan kerajaan Malaysia dalam menangkis tuntutan palsu kumpulan Sulu. Beliau berkata buku itu adalah bagi memberi gambaran sepintas lalu mengenai penyalahgunaan dan ketidakadilan yang menjejaskan semua rakyat Malaysia dan kejayaan penting yang dicapai Malaysia dalam mahkamah Eropah. Yang baru-baru ini melakukan lawatan kerja ke Brussels, Belgium berkata garis masa kes itu juga dimasukkan ke dalam buku itu untuk memetakan kronologi peristiwa secara terperinci berkaitan penipuan kumpulan Sulu yang telah membangkitkan kebimbangan rakyat Malaysia. Jelasnya e-book ini akan diedarkan kepada semua duta di Malaysia dan duta besar Malaysia di seluruh dunia. Beliau meminta kepada semua rakyat Malaysia untuk bersatu dalam menangkis tuntutan kumpulan Sulu dan membina asas kefahaman dalam memperjuangkan perundangan ini sama ada menerusi laman sesawang kes Malaysia Sulu atau e-book ini. UMNO Johor akan mengadakan konvensyen orang Melayu dalam usaha parti itu untuk mendapatkan pandangan dan hala tuju suara akar umbi kaum Melayu di negeri itu. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor Datuk On Hafiz Ghazi berkata konvensyen itu antara gerak kerja utama yang dibincangkan dalam mesyuarat perhubungan UMNO Johor baru-baru ini. Beliau berkata konvensyen ini akan membabitkan semua pertubuhan bukan kerajaan NGO Melayu dan dijangka diadakan pada awal Jun ini. Beliau juga Ketua UMNO bahagian Simpang Renggam berkata sesi bersama pimpinan UMNO bahagian seluruh negeri akan diadakan bagi memastikan pimpinan akar umbi memahami aspirasi memastikan Johor terus menjadi kubu kuat UMNO dan Barisan Nasional. Turut ada timbalan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor Datuk Seri Ahmad Maslan dan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Tindakan drastik PPBM mengekalkan presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri membuktikan bahawa parti itu ketandusan pelapis. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Dr. Fuad Takashi berkata selama 17 bulan beliau menjadi Perdana Menteri di negara ini didapati tiada kejayaan signifikan yang boleh dibanggakan kecuali beliau menjadi Perdana Menteri yang gagal. Sebenarnya ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri terlalu banyak pelanggaran tata kelola yang dilakukan oleh Presiden PPBM itu termasuklah kes Jana Wibawa dan menantunya yang lari ke luar negara. Terdahulu media melaporkan Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin mempersoalkan dakwaan pihak luar yang mahu menamakan pemimpin lain sebagai calon Perdana Menteri selain daripada pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam masa yang sama, Hamzah turut menafikan wujudnya situasi tidak gembira dalam kalangan ahli parti dalam gabungan itu berhubung isu calon Perdana Menteri pembangkang. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Dr. Muhammad Akmal Salim memohon agar ahli parlimen daripada kerajaan ataupun pembangkang membawa usul untuk meminda perlembagaan bagi memperkasakan dan mematahbatkan Mahkamah Syariah. Cadangan ini diutarakan selepas setelah keputusan kes Nik Elin Zurina, Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman yang mencabar enakmen syariah negeri Kelantan baru-baru. Dalam keputusan itu, Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen kanun jenayah syariah 1 Kelantan 2019 adalah terbatal dan tidak sah. Dengan keputusan itu, Badan Perundangan Negeri Kelantan tidak lagi mempunyai kuasa menggubah 16 peruntukan undang-undang yang dipertikaikan itu di mana hanya 2 undang-undang Seksyen 13 dan 30 sahaja yang dibenarkan. Mengasanjuk beliau percaya bahawa usul untuk meminda perlembagaan tersebut akan disokong oleh ahli parlimen dari kerajaan dan pembangkang utamanya yang beragama Islam serta berbangsa Melayu. Sebenarnya menolak cadangan Menteri Perumahan dan Kerjaan Tempatan KPKT Nga Koming untuk mencalonkan kampung baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan dunia UNESCO bagi mengiktiraf kepentingan budaya dan sejarah penempatan itu. Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajidin Suki berkata meskipun ianya adalah untuk memperkasakan sektor pelancongan negara, UMNO berpandangan implikasinya terlalu besar kerana menyentuh kedudukan orang Melayu dan Bumiputera secara tidak langsung. Menurutnya perkara ini pastinya bertentangan dengan perlembagaan persekutuan yang mengiktiraf hanya Bumiputera sebagai penduduk asli yang disertai hak keistimewaan tertentu. Kerana sekiranya sebuah kawasan itu diiktiraf sebagai tapak warisan dunia, maka secara automatik penduduk yang menghuni kawasan tersebut akan dianggap sebagai orang asal dan segala aspek berkaitan pendidikan, budaya dan bahasa akan turut diperakukan. Beliau pada masa yang sama turut beranggapan bahawa cadangan perubahan ini hanyalah untuk merosakkan keharmonian kerajaan perpaduan dan mencetuskan polemik yang tidak perlu dalam kalangan rakyat. Bahkan tindakan tersebut tidak selari dengan dasar Malaysia Madani yang dipelopori oleh Perdana Menteri.